buka TV ke, tengok berita, tengok iklan, semuanya, Masya Allah. Soalannya memberi kempen maksiat itu biasa, melihat maksiat itu biasa. Sebab itu saya kata tadi, kita bimbang ya kalau dalam rumah kita membenarkan situasi ni. Yang mana kita boleh biar je anak kita yang kecil ni tengok cerita yang mendedahkan aurat. Tengok adegan peluk-peluk di kalangan lelaki dan perempuan itu biasa. Tengok drama Melayu kita macam mana? Padahal kita tahu ini bukan suami isteri, tapi salam cium tangan, cium dahi, pasu peluk. Ini bukan mak dengan anak ni, tapi kisah mak dengan anak. Boleh pula peluk-peluk, beria, keluar hingus, keluar air mata. Kita pun sama menangis sedih. Sedangkan kita tahu mereka itu adalah ajnabi. Mereka haram untuk berpeluk, untuk bersentuh. Mereka boleh buat adegan dalam bilik romantik suami isteri. Cerita Melayu kita pun dahsyat. Anak kita tengok, kita pun ni kalau tengok cerita masalah lagi dahsyat. Kita hanya tutup macam ni, jangan tengok, jangan tengok. Maknya tengok. Kalaulah benda ni masuk dalam rumah kita, bayangkan anak kita ni bila tengok dekat luar, sebab tu dia tak heran. Bayangkan dia membesar dengan tak rasa berdosa bila melihat dosa. Tak rasa nak istighfar. Sebab itu disebutkan gejala lemah iman hari ini adalah gejala yang berleluasa. Ia datang daripada rumah kita sendiri. Subhanallah. Sebab itu kadang orang tanya, habis tu Ustazah nak macam mana? Terpulang pada ibu bapa. Nak berkorban apa? Nak korban apa? Sanggup tak korban tak tengok drama? Sanggup tak berkorban tak tengok benda-benda ni, tutup TV? Sanggup tak? Tak tengok TV, ketinggalan zaman tak hari ni? Ni semua ada dalam ni. Nak tengok berita, nak cari berita, semua ada dalam ni. Betul tak? Satu ketika kami kata, dahsyatnya, tak boleh nak kawal dah ni. Astro tak boleh nak kawal. Ni Ustazah ni kan direct sebut kan. So kalau ada Astro, anak ni pilih-pilih, betul kan? Akhirnya mula potong Astro, pasang Enjoy. Lepas tu bila pasang Enjoy, cerita-cerita tu pun tak habis-habis. Dia tahu kartun pun 24 jam dapat lagi. Akhirnya potong Enjoy, tinggallah TV seketul kan. Lepas tu download. Kita tahu anak perlukan hiburan. Kami download cerita-cerita yang boleh ditapis, cerita yang baik, kartun pun yang telah ditapis, download. Suami download. Time dia orang nak berhibur, time dia orang dah penat, kita pasang yang tu dalam kawalan. Masya Allah. Akhirnya bila dia keluar, dia nampak benda yang tak elok, dia terus paling. Astaghfirullah. Mata macam ni. Astaghfirullah. Subhanallah. Sebab apa? Kita bimbang kalau kita hari ni tak ada kesedaran, kita tak didik generasi kita supaya nak menguatkan iman jauh daripada maksiat. Kita tak tahu apa berlaku kepada zuriat keturunan kita. Dan benda tu sebenarnya kita boleh buat, kita perlukan pengorbanan sikit. Subhanallah. Baiklah, saya rasa nak kena habiskan dah ni Ustaz ya. Pukul berapa minit lagi? Terpulang. Bahaya tu terpulang. Jadi kita pun memang nak pulang kan. Baiklah. Yang pertama tadi, tanda lemah iman, beribadah tak rasa nikmat. Lepas tu yang kedua, buat maksiat tak rasa apa-apa. Masya Allah. Ini adalah dua tanda yang paling utama. Kalau nak list sangat banyak. Saya pun list banyak. Saya pun baca tadi banyak. Tanda penyakit hati, bila buat ibadah riak, ujub, takabur, hati keras, susah nak menangis, itu semua tanda lemah iman. Ada hadis Nabi SAW, bacalah Al-Quran dan kemudian menangislah. Kalau kamu tak mampu menangis, buat-buatlah menangis, Nabi kata. Pernah tak kita kan hadir satu majlis ilmu, lepas tu ustaz tu kan dia punya syahdu sampai ramai orang menangis. Lepas tu dia baca doa, semua orang soksek-soksek menangis. Kita tak menangis lagi. Kita pun dah risau, macam mana ni, aku tak nangis lagi ni. Tengok orang sebelah nangis. Akhirnya kita buat apa? Kita buat-buat menangis. Kita pun tunduk, tekan mata kan, tekan, nak suruh nampak merah juga ni. Lepas tu buat-buat bunyi. Sebab kita masa tu rasa malu, kiri kanan dah tersentuh dengan doa yang sangat syahdu, tapi hati kita ni, ya Allah, kenapa air mata tak keluar? Nabi kata, bila kamu baca Al-Quran, menangislah bila baca Quran. Kalau kamu tak mampu nak menangis, buat-buatlah menangis, mudah-mudahan kamu akan menangis. Maksudnya baca Quran nak menangis ni, baca kemudian baca terjemahan. Baca terjemahan, baca lagi. Kemudian kalau kita masih tak tersentuh, walaupun baca tentang kiamat tak tersentuh juga,
Baca tentang syurga tak tersentuh juga. Kemudian kita buat-buatlah macam menangis, ya Allah. Buat-buat macam takut bila baca tentang neraka contohnya. Masa baca tak rasa apa-apa, buat-buat. Astaghfirullah, takutnya ya Allah. Lama-lama kita diajar, lama-lama bila baca je tentang neraka, air mata terus mengalir. Baca je tentang syurga, kita terus tersenyum dan mengalirkan air mata juga. Kita membayangkan mudah-mudahan Allah bagi kita syurga. Maksudnya benda ni kena paksa, kalau dibiarkan hati kita akan semakin mengeras. Masya Allah. Jadi sebagai penutupnya, beberapa amalan bagaimana nak menguatkan hati, iaitu menguatkan iman kita, insya-Allah. Kita rujuk hadis Nabi SAW. Nabi bersabda, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman ini bertambah dan juga berkurang. Al-imanu yazidu bi ta'ah. Iman ini akan bertambah bila melakukan ketaatan. Wa yanqus bil ma'siyah. Dia akan berkurang bila melakukan maksiat. Masya-Allah. Tadi tu ciri-ciri lemah iman juga antaranya mudah sensitif sangat hati dia. Mudah nak bersedih hal-hal dunia. Mudah nak kecil hati. Mudah suka berkira, buat kerja suka berkira. Ini semua tanda lemah iman. Sebab apa? Dia tak percaya Allah yang beri pahala. Dia terlalu menagih pujian manusia, terlalu menagih balasan manusia. Kita dah buat-buat kemar rumah mengharap suami puji, suami tak puji, kecil hati sangat ni. Rasa tak dihargai sangat ni. Bila buat baik pada anak, anak tak berterima kasih dan sebagainya. Tayang anak melawan cakap sikit, kita ungkit semua. Mak dulu nak lahirkan kamu macam nak mati tau. Ungkit yang lama-lama, yang 20 tahun dulu, contohlah. Ini tanda-tanda lemahnya iman apabila kita jadi terhalang melihat ganjaran Allah. Kita mengharapkan ganjaran yang cepat, iaitu di dunia. Masya Allah. Jadi tadi Nabi sebut, iman ini dia akan bertambah bila melakukan ketaatan. Cuba perhatikan firman Allah kalau dalam Al-Quran, mesti Allah akan gandingkan orang yang beriman mesti dengan beramal soleh. Orang yang beriman mesti beramal soleh. Ia mesti bergandingan berdua. Mana-mana ayat Al-Quran, kebanyakannya. Ciri orang yang beriman yang akan masuk syurga Allah, dia mesti ciri-cirinya beramal soleh secara konsisten. Sebab itu maksud al-imanu yazidu bi ta'ah. Iman ini bertambah dengan ketaatan, membawa maksud iman ini akan bertambah dengan semua amal-amal soleh. Masya Allah. Jadi pada tengah hari ini saya nak berkongsi satu amalan yang diijazahkan oleh Al-Fadhil Tuan Guru Syekh Zainul Asri, yang dia kata, dia pesan lakukan ala amalan ini 7 waktu pagi dan 7 amalan ini pada waktu malam. Satu set lah ni. Amalan untuk menguatkan iman. Bila iman kita kuat, kita akan jadi orang yang sabar sebelum marah. Orang yang redha sebelum diuji. Orang yang syukur sebelum diberi nikmat. Macam mana tu maksud dia? Orang yang sabar sebelum diuji. Orang yang tenang sebelum marah. Orang yang syukur sebelum diberi nikmat. Sebab ramai orang tanya begini, Ustazah, macam mana nak kawal marah? Maksudnya tengah marah, nak kawal marah macam mana? Memang tak boleh kawal. Tengah marah tu nak kawal marah. Kita pun kata istighfar, dia pun cubalah kan, tengah marah istighfar. Jadi lain, astaghfirullah. Sebab istighfar tengah marah. Kita kata isti'azah, sebab isti'azah nak rejam syaitan yang membuat kita marah, syaitan keliling. Ada banyak kisah lah. Dan ulama kata apabila kamu marah, lalu kamu beri isti'azah, auzubillah minasyaitanirrajim, Allah akan hantar para malaikatnya untuk merejam syaitan ada bersama kita. Sebab kita mohon perlindungan daripada Allah, daripada syaitan yang direjam. Tapi tak ramai yang kuat. Masa tengah marah, kemudian isti'azah terus reda. Tak ramai. Ada orang kata, bukan orang kata, Rasulullah kata, apabila kamu marah, redakan dengan air, yang ni berwuduk. Mampu tak kita tengah marah ni, tengah bebel ni, tiba-tiba pergi ambil wuduk? Mampu tak? Tak mampu, tak kuat. Ada satu kisah syekh, orang yang alim ni, dia tengah mengajar macam ni lah kan, dalam kuliah. Tiba-tiba dia berhenti, dia pun bangun, dia keluar, anak murid semua terkejut. Lepas tu dia datang balik, nampak ada kesan wuduk.
Bila anak murid tanya, wahai Syekh, kenapa, apa yang berlaku? Tadi ketika aku mengajar, aku ada rasa nak marah kepada salah seorang daripada kamu. Sebab ada anak murid yang tak ada adab dalam majlis ilmu. Aku rasa nak marah, aku sedar, aku tengok adik Nabi, dia terus bangkit ambil wuduk dan dia sambung balik mengajar. Maksudnya dia bukan lepaskan marah kepada anak murid tu. Boleh je nak lepas marah. Kenapa tak sopan apa ni? Tetapi dia tahu dia sedang diuji oleh Allah. Lalu dia terus beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah supaya pergi ambil wuduk. Jadi amalan-amalan soleh ini untuk kita jadi tenang sebelum diuji dengan marah. Bila ada sesuatu yang boleh menimbulkan marah, kita tak jadi marah sangat. Apabila kita ni diberi ujian, kita boleh sabar. Masa diberi ujian terus sabar. Tapi dengan syarat ada amalan soleh yang jadi rutin. Kemudian kita sentiasa bersyukur walaupun belum dapat nikmat. Sebab ramai orang bila dapat nikmat barulah Alhamdulillah, ya Allah, Alhamdulillah. Tapi kita ni ringan je sebut Alhamdulillah walaupun tak ada apa-apa pun yang kita dapat hari tu. Walaupun pada hari tu bahkan mungkin kita dalam tempoh ujian, tapi tetap boleh sebut Alhamdulillah. Masya Allah. Yang pertama, 7 amalan soleh untuk memperkuatkan iman ni. Baca 7 ini pagi sekali, malam sekali. Yang pertama, Al-Fatihah 7 kali. Saya tak sempat nak huraikan sebagaimana Syekh Zainul Asri, Tuan Guru Zainul Asri menghuraikan. Dia huraikan dengan setiap satu amalan soleh ni. InsyaAllah boleh carilah. Kalau cari Darul Ulum, lepas tu ada kita ada buat rakaman tu, di situ ada penjelasan setiap amal ni. Yang pertama, Al-Fatihah baca 7 kali. Kemudian ayat kursi 7 kali. Kemudian ayat kursi 7 kali, Qul huwallah 7 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul 7 kali. Kemudian astaghfirullah, istighfar 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Lepas tu yang ketiga, selawat la ilaha illallah 100 kali. Kemudian selawat 100 kali. Zikir tu semua 100-100. Masya Allah. Yang pertama tadi Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, 3 kul 7 kali. Kemudian istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Lepas tu selawat 100 kali. Selepas saya dapat ilmu ni, maksudnya ijazah, walaupun saya tak dapat secara langsung, tapi anak-anak Tahfidz Darul Ulum tu dapat. Tahfidz Darul Ulum ni ada 6 cawangan ya, di Negeri Sembilan sahaja. Negeri Sembilan saja. Ada 6 cawangan, Alhamdulillah. Ada sekolah rendah, ada sekolah menengah, ada tadika. Syekh Zainul turun sebulan sekali macam tu. Baba-baba daripada Thailand. Lepas tu ada juga kia-kia daripada Indonesia yang selalu secara rutin memang kita panggil ke Darul Ulum. Anak-anak tu memang dapat ijazah amal-amal daripada amalan-amalan sangat banyak. Subhanallah. Cubalah ibu-ibu, para muslimin muslimat sekalian, buat secara istiqamah. Kalau kita buat 3 hari, seminggu, kita dah nampak kesan yang sangat berbeza pada hidup kita. Ujian Allah tetap berlaku. Allah tak janjikan Allah tak nak uji kita. Itu kan janji Allah. Nabi pun tak tawarkan begitu. Nabi tak pernah tawarkan kepada kita selamat daripada ujian Allah. Bahkan Allah memang sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Betul kan? Allah sebut macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang mana Allah kata, aku jadikan hidup kamu dan mati kamu adalah untuk ujian, untuk diuji. Cuma yang Nabi tinggalkan kepada kita adalah apa amalan-amalan untuk kita jadi kuat bila diuji. Subhanallah. Kita buat amal soleh ini. Contohnya tadi ayat kursi baca 7 kali kan. Bila turun ayat kursi ni, kalau siapa baca sabab nuzul, bila turun ayat kursi ni dalam surah Al-Baqarah kan, turun ayat kursi ni, syaitan lagi berkelimpangan. Syaitan sesama dia, iblis syaitan berkata-kata sesama dia, telah turun suatu ayat yang telah menggegarkan arasy Allah,
telah turun satu ayat yang mana siapa yang membaca, syaitan ketakutan ni, siapa yang membacanya maka dia selamat daripada gangguan aku. Soalan syaitan ni ketakutan, malanglah, rugilah, dah turun dah ayat tu. Ayat yang syaitan sangat takut, sangat gerun, sehingga kan bergegar arasy Allah, dan dalam itu kursi. Sebab itu dinamakan ayat kursi. Dalam ayat kursi itu juga disebutkan ada kalimah kursi. Tapi saya sangat sarankan ibu-ibu sekalian, sebelum kita buat amalan ni, pastikan 8 amalan ni kita faham semua maksud. Kesan dia berbeza sampai kita rasa kemanisan dalam zikrullah, manis bila kita baca. Cuba sama-sama, last insya-Allah ya. Cuba kita perhatikan maksud ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apa maksud dia? Allahu la ilaha, Allah la ilaha, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Huwal hayyul qayyum, dia yang maha hidup dan dia yang maha berdiri, tegak dengan sendiri. Qayyum, yang maha berdiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lagi, la ta'khuzuhu sinatun wala naum, yang tidak pernah mengantuk dan juga tak pernah tidur. Lagi, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Lagi, kena tolong sebab saya nak terjemahkan tu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, baginya lah segala-galanya, baginya apa yang ada di langit dan di bumi. Lagi, man zallazi yashfa'u 'indahu illa biizni. Man zallazi, maka siapakah man zallazi yashfa'u 'indahu, yang boleh memberikan pertolongan, min 'indihi, daripada sisinya, illa biizni, melainkan dengan izin Allah. Allah nak bagi kita faham tak ada siapa yang boleh tolong kita melainkan dengan izin Allah. Tiada siapa pun yang berkuasa membantu kita melainkan Allah. Lagi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, yang maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Lagi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sya', dan mereka itu tidak tahu apa-apa pun, tak akan mampu mengetahui apa pun, illa bima sya', melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wasi'a maksudnya maha luaslah kursi Allah, meliputi apa? Meliputi apa yang ada di langit dan juga di bumi. Lagi, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Wala ya'uduhu hifzuhuma, dan Allah tidak lemah, tak ada masalah. Allah tidak ada apa-apa halangan untuk menjaga keduanya. Apa yang ada langit di bumi, kursi Allah, segala-galanya, Allah tak ada masalah untuk menjaga keduanya. Masya Allah. Sesungguhnya wahwal aliyul azim, sesungguhnya Allah lah yang maha tinggi dan yang maha perkasa, yang maha hebat, yang maha mulia. Cuba dulu baca ayat kursi itu, hafal satu-satu maksud. Masya Allah. Sampai satu ketika kita baca lancar dan lancar sekali dengan maksud. 7 kali tu sangat ringan untuk kita habiskan. Al-Fatihah dengan maksud, kemudian ayat kursi dengan maksud, kemudian kita baca 3 kul juga dengan maksud. Dan kita tahu hikmah besar baca 3 kul. Qul huwallah saja 3 kali umpama baca sebuah khatam Al-Quran pahalanya. Dan ulang-ulang baca Al-Ikhlas, lama-lama kita jadi orang yang ikhlas kepada Allah. Orang yang ikhlas adalah orang yang selamat daripada gangguan syaitan dan nafsu. Orang yang ikhlas akhirnya orang yang sentiasa iman dia duduk stabil. Orang yang ikhlas, dia tak akan mudah mulut dia merungut, mengeluh, nak membuat sesuatu yang keji, sebab Allah bagi dia hati yang ikhlas. Tapi kena ulang surah Al-Ikhlas sebanyaknya. Masya Allah. Kemudian 2 surah Al-Mu'awwizatain tadi tu, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah. 2 surah ini bila turun, Nabi pun sebut, Nabi bersabda kepada sahabat, saya tak ingat sahabat mana, nama siapa, telah turun 2 surah
yang mana tidak ada surah yang boleh menandingi dua surah ini, dua surah perlindungan. Nabi kata Al-Mu'awwizatain. Barang siapa yang beramal dengan dua surah ini, dia dilindungi Allah daripada mara bahaya apa? Mara bahaya gangguan jin, syaitan dan juga manusia. Masya Allah. Jadi kita ni, kita iman kita lemah ni, bila kita beramal dengan tiga kul ni, subhanallah, pertama kita jadi orang yang ikhlas, kedua kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ibu-ibu sekalian, kita amalkan untuk diri kita, buat dulu seminggu, 2 minggu istiqamah, kemudian kita ajar pada anak-anak. Bukan saya kata tak boleh ajar terus ya, sebab kita bimbang bila kita tak beramal dulu, ilmu itu payah anak kita nak dapat. Nak ajar terus pun boleh juga, tetapi lebih afdal kita buat dulu. Buat dulu istiqamah, lebih mudah dalam mengajak anak kita baca sama. Masya Allah. Mungkin untuk anak-anak kita kurangkan dulu. Anak-anak kita kurangkan dulu, baca sekali-sekali je. Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, kemudian 3 kurs sekali. Kemudian mungkin zikir tu boleh buat 33 kali dulu sebelum 100. Masya Allah. Ini benteng yang kita kena bagi kepada anak-anak kita. Sebab apa? Mudah-mudahan mereka memiliki hati yang kuat, iman yang kuat. Datang apa pun ujian keimanan, maksiat, godaan-godaan, apa-apa ajakan kawan-kawan bisik nak ajak pergi sana, nak share itu, nak tunjuk benda yang tak elok, tetapi dia dah ada benteng yang kuat daripada istiqamah, zikir-zikir, amalan yang soleh. Subhanallah. InsyaAllah sebagai kesimpulannya ialah tadi penutup, lepas tu kesimpulan. Bila kita sebut zikir, Masya Allah, zikir ni mesti ada 2 sifat. Pertama, masa kita zikir, Al-Quran pun zikir, zikir pun zikirlah. Yang pertama, bila kita zikir, kita kena ingat Allah. Yang kedua, mesti dekat dengan Allah. Bila kita dapat 2 ni masa zikir, pertama masa zikir ingat Allah. Ketika kita bersama dengan Allah, tolong lupakan makhluk. Cari tempat yang tenang, keadaan yang tenang. Masa tak lama pun nak habiskan yang 8 amalan tu. Saya tengok lebih kurang dalam 20 minit selesai semua. Duduk dalam keadaan yang tenang, sebab zikir yang berkesan. Zikir ketika itu kita boleh ingat Allah. Yang kedua, kita boleh, saya sebut tadi apa, ingat Allah, kemudian boleh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sebab itu orang tanya, Ustazah boleh tak zikir sambil bawa kereta? Boleh, tapi mungkin dia tak sampai capai ingat Allah. Sebab sambil bawa kereta, mulut saja berzikir. Dan zikir yang paling agung solat lah. Sebab masa solat kita menempati 3 zikir. Pertama zikir lidah, kedua zikir hati, kemudian zikir perbuatan bil jawarih. Berdiri zikir, rokok zikir, sujud zikir. Jadi masa solat kita menghimpun 3 zikir yang paling besar. Zikir lidah, zikir hati, kita usaha untuk khusyuk. Kemudian al-jawarih, seluruh tubuh badan kita turut berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak masak macam mana pun tak boleh berhenti solat. Tunggu solat habis dulu baru masak. Nak bercakap macam mana pun tak boleh. Sebab itu ada orang dia melamakan zikir ketika sujud contohnya. Dia baca Al-Quran yang panjang, baca Yasin masa solat contohnya. Sebab apa? Dia nak melamakan zikir ketiga-tiga ni dalam solat. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya kira sekadar itulah perkongsian pada tengah hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita dapat kenal beberapa perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara yang melemahkan iman kita, tanda-tanda lemah iman, dan kita memiliki semua tanda-tanda tersebut. Dan insya Allah kita ada amalan yang istiqamah yang kita sentiasa buat setiap hari. Kalau kita tertinggal, kita rasa susah hati. Bila kita rasa tak buat, kita rasa ada benda tak kena. Itu ciri-ciri orang yang telah memiliki kemanisan iman, yang mana bila dia terlepas satu amalan yang menaikkan keimanan dia, dia rasa susah hati, rasa gelisah, sampai dia sanggup qada. Malam baru teringat, siang tak baca contoh 8 amalan tadi, malam dia qada. Itu ciri-ciri orang yang dah terkena, bukan terkena, orang-orang yang ada merasai kemanisan, ataupun orang yang memiliki istiqamah dalam beramal soleh. InsyaAllah. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih. Saya pun macam agak
macam agak kepenatan juga, nampak macam dah mengah kan. Saya minta doakanlah, insya-Allah dah tak lama dah nak melahirkan anak yang ketujuh ni. Mungkin bukan mungkin lah, due date-nya bulan depan lah. InsyaAllah doakanlah kesihatan dan juga keselamatan dan melahirkan. Mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita semua untuk terus mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini kita bertemu, insya-Allah di syurga Allah kita semua akan disatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.